أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. Yang dikasihi Tuan Pengarah Prof. Semadia Dr. Syahid, Malam Pengarah Dr. Azrin, para pensyarah semua, anak-anak semua dan para pentadbir. Alhamdulillah, I'm very happy to meet you all now. Sebelum ini kita jumpa dalam dunia cyber kan. So hari ini nampak, Alhamdulillah boleh jumpa berdepan-depan. Dan satu perkara yang sangat terkesan di hati saya tadi, apabila pertama kali tadi selepas kita tidak berjumpa secara fizikal, ialah Asmaul Husna. Kalau tak kita dengar Dr. Syakir saja dalam ini, hari ini kita buat Asmaul Husna ramai-ramai, dan saya ingat zaman dulu-dulu memang begitulah. Para pelajar kita buat ramai-ramai dan kita naik semangatlah ya untuk mengingatkan Allah dan sifat-sifat Allah. Dan diakhiri pula dengan nasyid, Dr. Syakir nasyid sunnah orang berjuang. Itu nasyid yang memberi motivasi kepada kita. Dan pagi ini pun insyaAllah kita akan dengar Dr. Syakir. Dan saya yakin bahawa ramai juga yang boleh nasyidkan Ustaz kita kan, sunnah orang berjuang tahu tak? Yang hijaz itu kan insyaAllah. So Ustaz Harun senyum nampak, dia boleh duit dengan Dr. Syakir insyaAllah. Dan Ustaz Tarmizi saya yakin lagi boleh buat insyaAllah, dan kita buat ramai-ramai dan itu menaikkan semangat. Itu ya sebenarnya dua perkara yang rasmi lah yang sentiasa kita buat dalam setiap perjumpaan kita. Asmaul Husna di awal dan juga di hujungnya ialah sunnah orang berjuang. Ada satu lagi nasyid yang agak menarik ialah nasyid teman sejati ya. Ini pun boleh juga kan, teman sejati ya. So, itu teman sejati. Baik, pada hari ini oleh kerana ramai kawan-kawan kita yang baru berkenalan dengan ISTEF, baru masuk ISTEF, walaupun ada juga yang telah lama, barangkali kita nak refresh balik apa sebenarnya ISTEF ini ya. Tadi Dr. Syahid telah menceritakan ISTEF dalam konteks universiti dan menceritakan bagaimana visi inspirasi Universiti USM ini dan bagaimana ISTEF itu. Saya pada hari ini insyaAllah nak tumpukan kepada ISTEF dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan tian-tian ISTEF. Tian-tian ya, the pillars of ISTEF. Ada empat tiang yang utamanya, ada empat. Yang pertamanya pastilah USM. Kalau tak ada USM tadi tak adalah ISTEF kan. Dan USM ada visi dia, ada inspirasi dia, ada tujuan dia, ada matlamat dia. Jadi kita kena ikut USM. Tapi dalam konteks penciptaan kita sendirilah untuk mencapai cita-cita kita. Yang kedua tentu sekali pensyarah, guru-guru. Kalau ISTEF tak ada guru, nak belajar dengan siapa ya? So pensyarah juga adalah merupakan tiang. Dan kalau ada pensyarah, tak ada pelajar, yang ketiganya tak jadi apa juga, duduk tengok masing-masing tengok pensyarah. Jadi tak ada apa, nak ajak siapa ya? Tak ada juga ya, jadi kena ada pelajar, itu juga tiang. Dan akhir sekali, kalau ada pensyarah, ada pelajar, tapi tak ada pentadbir, siapa nak uruskan ISTEF ini kan? Tak ada kawan-kawan kita saudara Shah dan juga Helmi dan Siti dan lain-lain lagi, maka ada kemungkinan walaupun pada peringkat awal bila kita bina ISTEF dalam bentuk projek, dalam bentuk virtual center, kita tak ada staf pentadbiran. Jadi pensyarahlah yang mentadbir. Dan ketika itu saya, Dr. Syukri, Dr. Sukainah, 3 orang lah. So Dr. Sukainah lah yang buat kuis, Sukainah yang buat kopi, Dr. Sukainah lah yang ini, Dr. Syukri lah yang angkat kursi, Dr. Zakaria seorang lagi ya, Dr. Zakaria yang angkat kursi, semua buat. Saya untung sebab jadi ketua, jadi saya tukar arah sajalah. Tak payahlah angkat kursi semua. So, Alhamdulillah, akhirnya Allah izinkan kita untuk dapat pentadbir itu untuk membantu kita. Jadi itu 4 tiang. Ya, USM, pensyarah, pelajar dan pentadbir. Ini semua adalah sangat penting sekali. Salah satu tak ada tiang ini, maka sengitlah ISTEF ini.
Walau bagaimanapun dalam setiap tiang itu, maka kena ada lagi intipati-intipati, nilai-nilai untuk memperkuatkan tiang itu. Kalau tak ada intipati dalam tiang itu, yang tiang sekarang ini ada besi, ada semen dan sebagainya. Jadi kita nak bercakap sekarang apa semen, apa besi, apa komponen-komponen yang ada dalam tiang tadi, 4 tiang tadi, supaya insya-Allah kita boleh jelas dan oleh demikian kita boleh perjuangkan apa yang kita nak perjuangkan ini dengan sebaiknya insya-Allah. Yang pertama ya, yang perlu ada dalam tiang itu ialah memahami tentang matlamat akhir kita. Datuk Syahir ada sentuh tadi ya, matlamat akhir kita ialah mardatillah. Itu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertukus lumus melakukan apa jua Allah tak redha, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Dan pencarian mardatillah ini, keredaan Allah ini adalah melalui akademik. Kalau kita di ISTF ini, melalui ISTF ini, dan ISTF ini sebuah institusi akademik, maka kita nak cari redha Allah. Selain daripada yang di luar lah, daripada ISTF ini, kita nak cari redha Allah. Yang pertamanya, kita nak gali sebanyak mungkin khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada kawan-kawan daripada Universitas Ponorogo membentangkan ini. Ya. Ada seorang tu dibentangkan bagaimana konsep-konsep Islamic transaction, Islamic financial transaction dalam bentuk bais salam, istisna dan sebagainya itu. Tetapi dia melihat balik kepada kitab-kitab kuning, kitab-kitab turah dan menghubungkan kepada apa yang ditanggapi pada masa sekarang dalam pemikiran contemporary. Saya ingat itu adalah sangat menarik kerana sekarang ni kalau kita tengok Islamic economics, Islamic development dan sebagainya, ramai orang bermula selepas kitab turah itu, selepas kitab-kitab kuning. Tak tengok balik ulama'-ulama' kita menulis tentang perkara itu daripada asal. Jadi dia melihat balik, kemudian compare balik dan dia dapati bahawa pemikiran sekarang ini, penggunaan konsep-konsep adalah agak berbeza, bertentangan dengan apa yang telah ditulis oleh para ulama. Jadi itu yang kita nak gali di ISTF ini. Di ISTF ini ya, kita pun mengakui bahawa kita bermula dengan meninggalkan kitab turah. Sebab saya sendiri apabila buat ISTF ini, saya tak ada ilmu agama. Sebab belajar bukan yang pengajian Islam. Sebab itu bila kita bina ISTF ni, kita ambil ustaz-ustaz kita ya. Ambil Dr. Syukri, ambil Dr. Syakir, ambil Dr. Syahir, siapa lagi Dr. Azrin dan sebagainya ini. Sebab kita tahu bahawa saya sendiri, Dr. Skenah pada ketika itu juga, Dr. Azrin, Dr. Wan ini bukan daripada aliran pengajian agama. Kita mahu ustaz-ustaz kita ni menggali kitab-kitab turah ni. Dan kita pasti gembira sekali apabila ustaz-ustaz kita ramai di sini yang datang untuk bersama dengan kita di sini. Saya mengharapkan bahawa ustaz-ustaz kita balik-balik kepada kitab-kitab kuning untuk melihat dan membuat kajian berkenaan dengan perkara yang sedemikian rupa supaya ada kesinambungan antara pemikiran ulama kita yang lama dulu yang tradisional dan bagaimana kita boleh bina dan adjust untuk membina pemikiran-pemikiran baru di ISTF ini berasaskan kitab turah dan juga situasi semasa. Tapi agak menarik juga ya apabila dalam kaedah pendidikan berteraskan Islam itu, kursus itu bila diminta tajuk-tajuk, nampaknya tak ramai ustaz-ustaz kita yang berminat ataupun ustazah yang berminat untuk melihat perkara-perkara yang sedemikian rupa. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran ustaz-ustaz kita dan ustazah kita, itu telah merupakan satu barakah insya-Allah. Dan kita mengharapkan bahawa Allah bagi ilmu kita melalui ustaz-ustaz dan juga ustazah kita nanti insya-Allah. Jadi nak gali. Kemudian yang kedua,
nak selamatkan para cendekiawan daripada pemikiran yang bersifat, kita panggil Western ethnocentric, yang bersifat pemikiran yang cenderung kepada pemikiran Barat, ya, cenderung kepada pemikiran Barat. Sebab pada zaman saya dulu ketika kita buat STEM ini di social science, ya, di USM ini, pemikiran dominannya ialah pemikiran Marxis dan neo-Marxis, sosialis. Ya. Para pensyarah kita pula daripada luar negara dengan pemikiran sama ada di bawah dua pemikiran, sama ada pemikiran kapitalis ataupun pemikiran sosialis. Komunis tak sangat, tapi Marxis dan neo-Marxis lah, radikal punya pemikiran. Tak ada, ya. Jadi kita merasakan pada ketika itu patut kita menyebarkan kepalsuan pemikiran kedua-dua itu, dan dengan itu kita cuba mengkaji Islam dan membuat STEF ini untuk menyelamatkan teman-teman ataupun para cendekiawan, pelajar kita, pensyarah kita daripada pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa. Saya ingat salah seorang daripada kawan kita dalam STEF yang awal dulu, ya, dia menyebut dalam satu mesyuarat, katanya ada 3 perkara yang menjadi amal jariah kita kan, yang menjadi boleh bawa kepada akhirat walaupun kita telah meninggal dunia, iaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian apa lagi Ustaz, anak yang soleh, sedekah jariah, ya. So ilmu yang bermanfaat ini, kata dia, kalau kita mengajar benda yang bagus, alhamdulillah kita akan dapat pengajaran itu. Tetapi persoalannya, baguskah apa yang kita mengajar sekarang ini? Ya, terutamanya dalam bidang ekonomi. Dia daripada ahli ekonomi, ya. Baguskah kalau kita mengajar misalnya cost benefit analysis, dia ada ini ya, melibatkan dengan riba dan sebagainya itu. Apakah itu merupakan satu perkara yang kalau pelajar kita ambil dan diamalkan dalam industri masa dia kerja, kita akan dapat pahala atau kita akan dapat dosa? Jadi itu cukup terpukul lah bahawa apa yang kita ajar kalau sekiranya bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang takut-takut nanti bukan pahala yang kita dapat, tetapi dosa yang kita dapat. Jadi yang keduanya untuk itu. Yang ketiganya ialah untuk memuliakan Islam, memuliakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada ketika itu ramai yang hanyutlah, ya, dakwah belum berleluasa pada ketika itu. Ini dalam tahun 70-an gitu, ya. Jadi kita cuba untuk dengan lain perkataan memuliakan Allah, Rasul dan juga Islam itu ialah untuk berdakwah, memperjuangkan Islam. Jadi itulah matlamat akhir kitanya. Sebenarnya Islam ini dibina atas dasar perjuangan, bukan dasar main-main, bukan dasar untuk bagi degree saja. Degree saja adalah merupakan satu perkara yang secondary. Sebab kalau nak bagi degree, anytime kita boleh bagi, insya-Allah lah, dengan mudah saja, sebab kuasa itu ada pada kalangan pensyarah untuk bagikan degree. Tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah kan. Barangkali tuan-tuan semua sudah dengar cerita bagaimana kalau nak viva ada solat hajat untuk setiap orang kan. Kalau boleh calon itu sendiri solat hajat. Dan soalnya kalaulah sekiranya PhD ini baik untuk dia menjadi orang yang baik, kemudian masuk syurga kerana kebaikan dia itu setelah mendapat PhD, maka luluskan dia. Tetapi kalau sekiranya dia menjadi orang yang tidak baik dengan PhD dia itu, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang boasting dan sebagainya, maka gagalkan dia. Jadi ramai orang terkejut, macam mana ni? Di STF ini doa untuk pelajar gagal. Tidak, pelajar gagal sebab kita tak mau tukar degree yang pelajar dapat dengan syurga yang dia akan dapat itu. Jadi dia dapat degree tapi masuk neraka tidak ada mempunyai makna apa-apa. Ya, yang kita nak ialah lulus dapat degree tetapi masuk syurga, insya-Allah. Sebab itu kita doakan kalau Allah tetapkan dia itu lulus, maka kita yakin bahawa kelulusan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala
dan dia akan memberi kebaikan kepada Islam, kepada umat, kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kita bina ISTEF atas dasar perjuangan, ya, atas dasar perjuangan. Persoalannya bagaimana kaedah ISTEF? I'm sorry, Brother Salim. I think you can understand now. I'm sure that I can see that you're very, you concentrate on my speech. But later on, inshallah, Dr. Zaki will try to explain it to you. Okay? We are talking about the pillars of ISTEF. The pillars of, there are 4 pillars of ISTEF. I'm sure in dalam cyber juga, we have Brother Aziz from Nigeria is following us as well. And a few other brothers from other countries is following us. There are 4 pillars of ISTEF. The first one is definitely USM, the university itself, with a vision and their own missions. And then the second one is the lecturers. The lecturer. We need to have the lecturer as a second pillar. The third pillar is the students, because if there is lecturers, if there are lecturers, but there is no students, that doesn't mean anything to us. Yeah, so we need the students. And the fourth one is definitely the administrators downstairs. Yeah, but we need that pillars. We need to have the elements to strengthen the pillars, all the 4 pillars. Yeah, I was talking. The first one is the Mardatillah as the matlamat akhir, ya, the ultimate aims of ISTEF is to get the Mardatillah through the academic activities. And firstly is definitely by researching into the khazanah of Islam, inshallah, from not only from the contemporary knowledge, but also from the sources of the old scholars, the great scholars, yeah, and we call it the Torah. Dr. Shua in Jordan, you said it Torah now, yeah. All right, and the second one is definitely to to save the scholars, the students, the lecturers from being trapped by Western ethnocentric ideologies. Socialist capitalism, and the third one is we want to strive for Islam. So we establish ISTEF not as merely an academic institution, but it is a struggle, yeah? An institution, an academic institutions to strive for Islam, and it is our struggle. It's not only the struggle of the lecturers, but also the students, the administrators, and the whole of us, inshallah. This is the gist of the first point. And then now the question is, how are we going to do that? Bagaimana kita melakukan perkara yang sedemikian rupa? Kita ada kaedah-kaedahnya. Kaedah-kaedahnya ini barangkali ini yang definitely yang pertamanya kita nak meraut kasih sayang dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa kasih sayang dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan dapat melakukan apa saja. Tambah lagi ya, dalam keadaan kita di Universiti Sains Malaysia, dalam keadaan pada ketika itulah dulu orang tak suka sangat kepada Islam dengan ideologi kapitalis dan juga Marxisme yang begitu kuat. Kita nak rempuh itu tidak mudah. Itu tidak mudah kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. So oleh demikian kita tumpukan sungguh-sungguh kepada ibadah asas, fardu ain, kepada fadailul amal, kepada amalan-amalan utama, dan juga kepada ibadah umum, fardu kifayah. Pembangunan ini adalah fardu kifayah, ya, tetapi tak jadi fardu kifayah pembangunan ini kecuali kita ada ibadah asas, menunaikan fardu ain, dan juga
menunaikan amalan-amalan utama. Malah betulkan saya kalau silap ya Ustaz, ada hadis kursi yang berkata bahawa Allah tak sayang kepada kita kalau kita hanya melakukan perkara-perkara yang wajib. Yang membuatkan Allah sayang kepada kita ialah kerana kita melakukan perkara-perkara yang sunat. Dan apabila Allah dah sayang kepada kita, maka apa jua yang kita lakukan Allah akan bantu. Malah disebutkan kalau kita tampar pun itu tamparan daripada Allah SWT. Itu saya kalau tak betul ini kan ini saya ya. Jadi itu ada diskusi yang kita berpegang kepada itu dengan kuat insya-Allah, dan sebab itulah kita cuba sebelum mungkin untuk beramal dengan ibadah asas dengan sebaik mungkin dan menggalakkan dengan sebaik mungkin fadailul amal. Dan insya-Allah Dr. Syukri ada tanya saya dalam tarbiyah nanti berkenaan dengan iman ni. Yang the next one pada bulan depan saya ingat soalannya nak pecah rahsia ke soalan tu. Soalan itu bagaimana Istef ya beramal untuk mendapatkan iman dan takwa. InsyaAllah kita akan huraikan begitu ya. Dan secara mudahnya banyaklah perkara yang kita lakukan. Kalau tidak ada kekangan COVID pada hari itu sebelum daripada ini, kita telah ada solat berjemaah, wajib kalau zuhur, orang lelaki semayang di masjid, kalau asar, orang lelaki balik semayang di surau di bawah, orang perempuan semayang jemaah di surau. Ya, solat hajat sentiasa dilakukan apabila perlu, termasuk masa survivor, ada sujud syukur, sentiasa sujud syukur, dan melakukan perkara-perkara yang sunnah, yang kecil-kecil pun, kalau janggut dan sebagainya, dan tutup kepala sama ada dengan kopiah, dengan songkok atau apa pun ya, untuk mendapat sebelum mungkin kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat benda yang berat-berat tak larat, maka kita buat benda yang ringan-ringan saja insya-Allah. So itu pun kita daripada pengalaman kita, walaupun kita baru bercita-cita untuk menjadi orang beriman dan bertakwa, tapi bantuan daripada Allah sangat luar biasa. Kita dapat merasai itu dari satu perkara yang kita rasa tak mungkin kita dapat tercapai, tapi Allah izinkan, Allah permudahkan, dan banyak perkara yang telah. Ini boleh tanyalah orang-orang lama nanti apa yang kita telah lakukan. Kalau dulu Dr. Sukaina selalu mencatatkan apa-apa benda yang pelik-pelik yang berlaku dalam Istef ni ya. Barangkali Dr. Syukri juga ada kumpulkan secara senyap-senyap insya-Allah. Dan tak tahulah, ada satu ketika nanti mungkin mereka akan tulis buku untuk menceritakan. Sekarang ini tak boleh cerita sangat, takut nanti orang tuduh sesat. Sebab ada perkara yang mencari adat, jadi itu rahsia yang tak boleh diceritakan kecuali kita dapat rasa dengan sendirilah ya, dan tak boleh dibangga-banggakan, kerana ini adalah merupakan kasih sayang yang Allah berikan istimewa untuk kita insya-Allah. Hanya kita baru bercita-cita untuk menjadi orang beriman bertakwa, tapi belum lagi menjadi orang beriman dan bertakwa sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaedah yang kedua ialah kaedah pengajaran, pembelajaran dari hati ke hati. Hati ke hati. Kita yakin bahawa ada dua alat untuk mengaji dan juga untuk mengajar. Yang pertama ialah akal, yang kedua ialah hati. Tapi kita lihat ramai orang menggunakan akal untuk mengajar tapi tidak menggunakan hati untuk mengajar ataupun untuk belajar. Jadi kita di Istef ini kita cuba gunakan dua-dua, akal kita gunakan, hati kita mahu gunakan juga insya-Allah. Dan untuk menggunakan hati masing-masing kena hidup. Kalau hati masing-masing mati, hati tidak berfungsi dan dia tidak berkesan. Jadi untuk menghidupkan hati itu kita jaga makanan, ya, kita sentiasa mengingati mati, dan kita banyaklah perkara-perkara yang dilakukan untuk menjaga hati itu supaya hati hidup, dan supaya apa yang dicakap jatuh ke hati pelajar, ya, apa yang yang orang yang mengajar itu bercakap daripada hati dan jatuh ke hati para pelajar, dan dengan itu kesannya. Sebab yang membuatkan kita beramal dengan ilmu kita ini ialah hati, bukan akal. Akal itu rasional, dan kalau kita setakat
Ada ilmu tapi terlekat di akal, itu baru ilmu iman ilmu, bukan iman ayan, bukan iman orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Jadi kita mahu supaya kita ini paling kurang mempunyai iman ayan, iaitu ada ilmu walaupun sedikit tapi beramal dengan ilmu itu. Moga-moga dengan itu Allah akan bantu insya-Allah, dan hati kita hidup dan apa yang kita belajar itu dapat kita beramal. Sebab salah satu musibah yang ada sekarang ini ialah ramai orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Sama ada dalam orang-orang aliran agama ataupun orang yang mahu kepada Islam tapi tidak ada latar belakang agama. Daripada pengalaman kita bergaul dengan mereka, bercakap, mempertahankan Islam, ya, membawa orang kepada Islam, memberi ilmu banyak. Tetapi kalau kita teliti peribadinya, ia tidak sesuai dengan apa yang dia preach. Dan saya pernah tengok di hadapan saya sendiri di Turki, bagaimana dua orang ahli ekonomi Islam yang berlawan hujah, kemudian hampir-hampir nak bertumbuk. Saya pun terkejut, Masya Allah, ini dia tokoh yang besar dalam ni. Saya kenal, kalau orang sebut pun, kalau sebut pun ramai orang kenal lah, tokoh dalam ekonomi Islam. Ya, jadi saya pun terheran, terkejut juga bagaimana boleh jadi begitu rupa. Jadi itu belum lagi kita berpengalaman dengan ahli ekonomi Islam yang bercakap pasal consumption, pasal Islamic consumer behavior, pasal bagaimana gelagat pengguna Islam dengan sederhananya, dengan wasatiyahnya, dengan sebagainya. Tapi bila kita berdepan dengan mereka, mereka lah rupanya orang yang paling banyak consume, banyak beli. Sampai di Penang ini, terpaksa kawan kita bawa ke mall, tak habis satu malam, esok dia ajak lagi pergi. Dan bila kita nak hantar dia ke airport, Masya Allah, barang dia cukup banyak, kita bawa kereta kecil, dia marah pula sebab tak muat. Dan satu ketika sempat di Tunisia, di Tunisia saya jumpa dengan dia, saya cakap direct kepada dia, you are talking about Islamic consumer behavior yang memerlukan kita sederhana, setia, jangan bermewah dan sebagainya. But I think you are the one who consume more. Remember when we invited you to Penang and you jelajah mall semua tak habis, and then you marah sebab barang banyak dan sebagainya. Dia pun tak ingat, dia terkejut. Oh ya ke, dia terkejut ya. So kita tak mahu lahirkan orang yang seperti itu di Islam. Sebab itu kita tekankan kepada hati ke hati itu. Satu lagi ialah dari segi pendekatan apa yang kita panggil non-accommodative electic methodology. Ini buka sikit lah istilah ni ya. Non-accommodative ni artinya, sebab ini kita nak approach yang begini sebab kita perhatikan dalam ramai cendekiawan, termasuk cendekiawan yang nak kepada Islam sendiri, mereka ni accommodate, ambil ilmu daripada barat, kemudian cuba modifikasi, bagi nas-nas Al-Quran, hadis dan sebagainya, dan dia pilih-pilih mana yang dia nak, dia modifikasi dengan menggunakan kaedah penyelidikan konvensional, lepas tu berkata, inilah Islam. Artinya falsafahnya masih lagi barat. Jadi disokong falsafah barat secara tak sedar dengan mencari nas-nas Al-Quran dan hadis dan juga ijma' ulama dan qiyas ulama, dan berkata inilah Islam. Jadi dia modifikasikan pemikiran barat dan berkata itulah Islam. Kita tak setuju dengan keadaan sedemikian rupa. Sebab itu di Islam ini ditawarkan satu kursus yang khusus berkenaan dengan tasawuf dan epistemologi Islam untuk bawa balik pelajar-pelajar kita ke dalam tasawuf dan epistemologi Islam, dan kita bina apa yang kita buat kajian itu daripada dalam paradigma Islam itu sendiri. Sebab kita tak setuju kalau sekiranya ada pokok itu pokok barat, kemudian kita tengok ranting mana yang tak sesuai, kita potong-potong, kita trim, mengharapkan buah yang lahir itu buah Islam. Tak jadi. Kita kena bongkeh akar umbi pokok itu
kena cari benih Islam, tanam benih Islam dan mengharapkan buah itu adalah buah Islam yang sebenar. Itu yang kita panggil non-accommodative. Ada kemarin agak menarik ya, ada satu presentasi kemarin daripada kawan kita daripada Ponorogo ya. Ponorogo. Dia confuse dengan Diponegoro kan. Kata Syakir buat batu tukar tu. Ingat Prof. Itulah. Susah sebut kan. Ya, jadi dia bagus, tulisan dia cukup bagus. Dia menulis berkenaan dengan keadilan. Keadilan bagi orang seni ya, nak bagikan warna pada seni. Tapi teorinya ialah berdasarkan kepada teori Rawls, teori orang putih. Teori orang putih. Jadi saya tanya kenapa tidak gunakan teori orang Islam untuk menimbulkan keadilan bagi orang-orang seni Islam. Jadi itu antara perkara yang kita kata contoh secara itu accommodative modifikasi. Macam juga kemiskinan, ramai orang cuba untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui zakat misalnya, melalui wakaf misalnya. Wakaf zakat itu adalah wakaf dan zakat itu adalah institusi Islam nak selesaikan masalah kemiskinan. Tapi kemiskinan itu tidak didefinisikan semula. Kemiskinan itu memakai definisi barat. Sepatutnya didefinisikan kemiskinan Islam. Jadi apabila tidak dapat selesai masalah kemiskinan dengan zakat dan wakaf, maka disalahkan zakat dan wakaf. Pengukuran berjaya ataupun tidak mengatasi masalah kemiskinan itu ialah berasaskan kepada definisi barat, pengukuran barat. Itu yang kita tak mau itu yang kita tak mau. Jadi kita ni mau approach pada non-accommodative modifikasi eklektik kita panggil ya. Jadi itu maksudnya. Dan kalau nak baca tulisan berkenaan ini, Dr. Syukri banyak menulis berkenaan dengan perkara yang sedemikian rupa ya. Satu lagi yang kita tak mau amalkan di ISTF ini ialah free riderism. Free riderism ini ataupun apa yang kita panggil dalam bahasa Melayunya, kalau istilah kita lah, kita panggil boncengan gratis. Tapi istilah di luar orang panggil apa ya, menumpang nama kan, menumpang nama. Maknanya gini ya, pelajar tulis, kemudian pensyarah cek sikit-sikit, bubuh nama pensyarah, lepas tu publish. Pensyarah tak bagi contribution apa-apa kecuali bagi idea ke apa semuanya. Bagi kita rasa itu satu kerja yang berdosa. Kalau mereka naik pangkat kerana cara yang sedemikian rupa, taruh nama atas satu kerja yang mereka tak buat, tak sumbang apa-apa, itu adalah merupakan satu perkara yang salah dan berdosa. Dan kalau dapat rezeki daripada itu, naik pangkat ke sebagainya, itu saya rasa tidak ada barakahnya. Jadi di ISTF ini kita tumpukan sungguh-sungguh. Pada satu peringkat, masa saya jadi pengarah dulu ada kuasa lah sikit, saya tak benarkan pensyarah tulis dengan pelajar-pelajar. Tak benar kan. Tapi universiti marah pula. Sebab walaupun pelajar, ya Ustaz, ada apa Ustaz nak tanya saya kan? Nak tanya? Ada pensyarah. Tak benarkan pensyarah tulis artikel buku dengan pelajar. Kenapa? Sebab kita bimbang nanti pensyarah hanya tumpah nama saja. Pelajar yang buat kerja, pelajar yang tulis, pensyarah yang tumpah nama. Walaupun saya yakin pensyarah-pensyarah kita tidak akan melakukan perkara yang sedemikian rupa, dan sebab mereka semua telah terdidik untuk membezakan antara dosa dengan pahala, maka tapi untuk memastikan sebab ada pelajar yang daripada universiti lain membuat master ke PhD kat sini, dia tulis artikel, dia tanya, Prof, saya nak tahu nama Prof ya. Tahu nama apa dalam artikel saya ni? Siapa yang tulis? Saya yang tulis. Kenapa nak tahu nama saya? Sebab Prof supervisor saya. Itu ya. Dr. Wan pun pernah kena. Ya, kan? Ada pelajar yang datang nak tahu nama Dr. Wan. Dr. Wan kata, tak mau.
Dia kata, kenapa tak mau ada tuan? Nak saya universiti saya dulu pensyarah, terkejar-kejar yang nak masukkan nama dia. Jadi hal yang semikian rupa itu saya ingat satu benda yang tidak beretika dan tak bagus. Cumanya universiti tak seronok. Universiti tak seronok sebab apa? Bila pelajar ada hasil tulisan dipublish, dia tidak ada kira poin untuk istilah. Tak dapat poin, istilah tak dapat poin. Walaupun pelajar istilah ramai pada ketika itu, ramai ya, beratus-ratus orang, ramai yang menulis, ramai banyak publication, tapi istilah dapat poin sikit rendah. Sebab usaha pelajar tidak dikira sebagai poin untuk dapat poin lah. Kecuali ada nama pensyarah. Sebab pelajar dianggap sebagai datang sini transit saja, bukan yang sepenuh masa, bukan kekal lah kan. Mesti ada nama pensyarah juga. Jadi orang atas tak apa seronok lah. Akhirnya kita berbincang dan sekarang kita benarkan, tapi dengan syarat. Pensyarah mesti menulis bersama dengan pelajar daripada awal. Misalnya satu artikel nak ditulis, bincang dulu portfolionya. Apa dia? Tajuknya apa? Apa yang kita nak isikan? Kemudian selepas itu bagi division of labor. Apa? Orang ni nak tulis apa? Pensyarah nak tulis apa? Pensyarah tulis abstract ke? Tulis introduction ke? Conclusion ke? Isinya pelajar tulis. Jadi ada division of labor. Kalau ada 3 orang penulis di situ, pensyarah dan juga pelajar, kesemuanya mesti contribute dan mengetahui daripada A sampai Z sehingga selesai. Ada juga pensyarah di tempat lain lah ya, yang pelajar tulis. Bila kita jumpa dia, kita kata, you artikel you telah keluar sebagainya ini. Dia kata, yang mana satu? Kita sebut artikel tu. Oh, saya tak tahu pun. Kenapa tak tahu? Sebab tahu pelajar saya tulis nama, tahu nama saya je. Gitu kan. Jadi Alhamdulillah sekarang ini pelajar ramai yang menulis dengan pensyarah, tapi pensyarah bagi contribution. Selain daripada bagi idea, buat edition, buat editing dan sebagainya itu, Alhamdulillah dengan itu, kita dapat poin lah. Kita dapat poin. Jadi boleh pelajar menulis dengan pensyarah dengan syarat kesemua orang ada contribution. Saya ingat ada satu video, satu TikTok ke apa kan, bagaimana kami 4 orang ya. Saya, Dr. Syahid, Dr. Azri dengan Dr. Murni nak tulis satu artikel pasal borderless wakaf. Kita sengaja buat TikTok itu untuk memberi panduan ya, bagaimana pada peringkat awal kita berbincang, kemudian bagaimana kita mengagihkan tugas, selepas itu bagaimana kita membentang findings kita dan bagaimana kita improve dan sebagainya. Sekarang ini belum siap lagi lah ya, Dr. Azim belum siap ya, insyaAllah akan siap lah dalam masa terdekat ini. Jadi gitu caranya kaedahnya. Jadi untuk pelajar-pelajar kalau ada pensyarah, dia kata tulislah nanti bubuh nama saya, jangan. Report kat Dr. Syahid, report kat saya. Kita akan saman dia pun. Kita akan report kat SPRI. Ya, jangan ya. Baik, Brother Salim, the second point that discuss is about the ISTEF methodology. We need the methodology. The first one, definitely, we have to have the love of Allah Subhanahu Wa Taala to help us to realize what we want, inshallah. And then the second is we are implementing what we call a heart-to-heart teaching and learning process. And the methodology of teaching and learning is heart-to-heart, meaning that it's not only from akal, from the mind, from the mental, but also from the heart. So you need to use both the heart and the mental, And then the third one is the non-accommodative modification, eclectic approach, meaning that when you are writing about Islam, make sure that it is within the paradigms of Islam, the philosophy of Islam, and then try to emerge it from within the framework, the Islamic framework, rather than from the Western ethnocentric framework. So, but try to liberate yourself fully from the other thinking, from the other framework, the
the thinking framework. And the fourth one is no free radicalism. I'm sure you understand what is free radicalism, ya. Alright. Itu kaedah. Pendekatannya macam mana, ya? Yang ketiganya pendekatan. Pendekatan kita ini yang pertamanya apabila kita bina Islam itu kita tak ramai. Mula-mula ramai masuk, lepas itu ramai lagi keluarlah. Tapi pada peringkat awal itu tak ramai sangat. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kirimkan, kalau Nabi Isa diistilahkan sebagai Hawariyun kan? Hawariyun. Ada Nabi Isa ditanya dalam kalangan ini siapa yang akan membantu saya dalam ini agama kan? Maka Allah gunakan satu istilah yang dipakai sebagai Hawariyun itu, dan kita nak Hawariyun Istaf. Datang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kirimkan orang-orang yang boleh bantu perjuangan Istaf. Alhamdulillah dari satu masa ke satu masa datang, dan semua orang yang datang ke Istaf ini kita anggap sebagai kiriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kiriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istimewa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan ini istimewa, insya-Allah. Kerana ini adalah pilihan Allah untuk datang ke sini. Untuk membantu Istaf, bukan untuk dapat degree saja, ya. Bukan untuk dapat degree saja, tapi untuk membantu Istaf memperjuangkan Islam, insya-Allah. Jadi itu yang selalu kita minta. Walaupun dalam perjalanan itu kadang-kadang ada yang gugur juga. Ada yang gugur. Dan siapa yang gugur itu kita anggap itu sebagai lapisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah tapis tentera-tentera Talut misalnya, kan? Bagaimana dengan ujian-ujian itu, maka gugurlah mereka itu. Jadi kita tidak sesal, kita tidak kesal kalau sekiranya ada orang yang meninggalkan Islam. Tak apa-apa, kerana kita yakin itu adalah tapisan daripada Allah SWT. Malah sebaliknya, kita merasa sangat kesian kepada mereka kerana mereka tidak terpilih untuk bersama-sama dengan kita. So itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita lakukan apa yang kita panggil sebagai inbreeding. Inbreeding ini artinya kita latih pensyarah-pensyarah kita daripada dalam. Kalau perhatikan, tengok kelulusan pensyarah-pensyarah kita. Tengok kelulusan pensyarah-pensyarah kita. Mesti ada degree dia daripada ISTEF, daripada USM. Sebab kita buat syarat, kalau sekiranya mereka dah belajar di luar daripada USM, di peringkat master ataupun di peringkat first degree dia, maka PhD dia wajib dia buat kat ISTEF. Kalau sekiranya dia buat master di ISTEF, maka dia boleh dibenarkan untuk buat PhD di luar negara ataupun di mana-mana tempat lain. Tapi dalam pengajian dia, sekali dia mesti belajar di ISTEF, dapat degree daripada ISTEF sendiri. Saya tanya, kenapa begitu, ya? Kenapa begitu? Dan kita very strict tentang perkara ini. Dululah, masa kita mula-mula nak ambil pensyarah. Sekarang ni mungkin sekarang ni tak tahulah nanti Dr. Syahid nak ambil pensyarah-pensyarah baru yang tadi nak ganti dua orang yang dah umur 50 tahun. Siapa yang umur 50 tahun? Lebih rahsia. 40 tahun ini, kan? Itu mungkin bergantung pada pertimbangan Dr. Syahid. Sebab kita sudah ada budaya kita sendiri di sini. Kalau ada orang lain masuk pun mereka akan ikut budaya kita lah, kan? Tapi kalau dulu tak, kita nak bina budaya kita sendiri, sebab itu kita buat inbreeding. Jadi kita nak didik pensyarah-pensyarah kita dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan budaya kita sendiri, dengan dengan pengetahuan kita yang ada, dan malah kita very strict. Ada yang kita ambil nak jadi pensyarah, dia tak mau belajar di ISTEF. Dia nak belajar tempat lain. Walaupun kita minta, akhirnya kita berhentikan. Kita buang. Kita buang, dia pergi ke tempat lain lah. Jadi to that extent lah kita sangat serius tentang benda itu, sebab kita nak, nanti kita akan bincang bagaimana pentingnya inbreeding ini untuk membina keselarasan pemikiran dan juga tindakan dan juga amalan, ya. Okey, kemudian selain daripada itu, approach kita ialah non-confrontational ataupun secara harmoni. Non-confrontational ini kita tak suka kelahi. Ya. Kita nak secara aman damai. Kalaupun berbeza pendapat, kita berbincang
secara harmoni, kita belajar daripada mereka, faham apa pemikiran mereka, baru kita buat keputusan sama ada kita nak mengikut mereka ataupun kita mahu berbeza pendapat dengan mereka. Saya sebenarnya satu ketika dulu tak tengok YouTube ni jarang-jarang. Ada satu ketika, dah 2, 3, 4 tahun lepas, cuba tengok YouTube. Saya tengok dalam YouTube ustaz berkelahi. Ustaz ni kelahi kata kat orang ni kata kat orang ni. Saya jadi heran ya, kenapa ustaz kita berkelahi ya secara terbuka dalam video dan hingga sekarang makin ini. Dan itu sangat menyedihkan sebab kita merasakan bahawa pertambahan ilmu itu kalau kita bina, kita bahagia dengan perkelahian, perbezaan itu tidak akan memberi manfaat kepada umat Islam. Walaupun ya sejarah-sejarah lama ada perbezaan-perbezaan pendapat kan antara ulama dengan ulama, ulama muktabar dengan ulama muktabar ni ada perbezaan. Tapi rasanya kita kena tengoklah bagaimana etika mereka dalam berbeza pendapat itu. Jadi ustaz-ustaz kita yang duk ceramah-ceramah kat luar tu kan, tolong ingat kalau nak pegang istihad, ya, kalau di luar tu mungkin tak ceramah sebagai istihad, aku tak ceramah sebagai ustaz lah kan. Tapi sebelum mungkin kalau boleh janganlah berceramah tu, janganlah mengata orang lain. Ya, cuba memberi ilmu kepada orang yang mendengar. Bukan memberi ilmu kepada orang mendengar dengan berkata buruk kepada orang lain sama ada dia tu ustaz ataupun kepada ini. Saya pernah di masjid saya dengar dia cakap baca satu ayat Quran kemudian dihuraikan dia duk kata ke orang. Dia kata kat orang perempuan tu kata kat orang perempuan ni kata kat orang lelaki ni tak datang masjid ni. Saya jadi heran ni kenapa lah dengan suara yang tingginya dengan bertempik-tempik entah apa-apa. Yang ketika tak bertempik. Jadi saya rasa itu tidak memberi manfaat kepada ini. Jadi kena hati-hatilah ya. Walaupun kita ada berbeza pendapat, tapi bagi hujah kita dan terpulang kepada pendengar untuk mendengar, untuk menentukan apa yang ini. Jadi kita di Islam seboleh mungkin kita tak mau berkelahi. Ini yang kita panggil non-confrontational dan kita cinta kepada harmoni. Yang keempatnya, kaedah kita ialah pendekatan kita ialah tawan hati. Tawan hati. Bukan tawan populariti. Ada beza kan? Kita nak tawan hati, bukan tawan populariti. Ataupun kalau dalam kes Dr. Zaki, tawan hati, bukan tawan kerusi. Bukan tawan kerusi ya. Jadi bila nak tawan hati ini, sebab bila hati seseorang itu ditawan, maka insya-Allah mereka akan seronok dengan kita, pemikiran kita akan diterima. Tetapi kalau kita tawan populariti, itu jadi bimbang juga ya, takut tak dapat pahala, malah takut-takut juga kita dianggap sebagai orang yang takabur, orang yang sombong dan sebagainya itu. Jadi seboleh mungkin kita di sini nak tawan hati. Saya tak tahulah pengalaman ustaz-ustaz kita, ustazah kita yang dalam masa seminggu ni berada di Istif setakat mana para pensyarah menawan hati. Tapi saya nampak duk minum air sama-sama, duk makan sama-sama ni, rasa cemburu juga. Siapa ni duk minum tak ajak pun saya kan. Tapi Dr. Wang kata kebetulan ni je kan, kebetulan ni dia. Jadi saya tak tahulah. Kemarin saya tanya Ustaz Faizal dengan Alif kan. Macam mana kat sini? Dia kata seronok. Dia kata seronok dan suasananya luar biasa dengan daripada keadaan-keadaan kita dalam cyber saja kan. Jadi begitulah. Kalau kita tanya alumni yang lepas, dia agak banyak cerita-cerita yang kita pun tak sangka bahawa mereka rasa seronok dan gembira dengan bagaimana para pensyarah treat mereka. Macam-macamlah pengalaman yang mereka ceritakan. Ada yang telah tulis buku pun ada. Misalnya Prof. Sokiman daripada IIN, UIN, Universitas Islam Negeri di Sumatera Barat, Sumatera Utara, menulis satu buku tebal berkenaan dengan Istif saja. Berkenaan dengan Istif saja. Saya tak tahu masih ada jual betul. Masih ada yang kita ada, tak ada. Tak ada ya. Tulis buku. Pengalaman dia belajar di Istif.
Kemudian ada seorang lagi Pak Farid Wajdi. Ada juga menulis dia punya biografi dia. Bukan dia yang tulis, orang lain tulis biografi, tapi dalam tu ada cerita berkenaan dengan Islam. Wallahu alam, tuan-tuan semua ni saya tak tahulah ada pengalaman baik ataupun pengalaman sebaliknya, wallahu alam. Tapi itu rezeki masing-masing lah, insya-Allah ya. Jadi kita nak tawan hati sebelum mungkin. Moga-moga dengan itu kita boleh latih kadar-kadar perjuangan Islam, insya-Allah. Alright. So Brother Salim, we are talking about the staff approach. Staff approach, yeah. We need to have an approach. The first one is we always pray to Allah subhanahu wa ta'ala to have the Hawariyun. To have the Hawariyuns, yeah, as the Hawariyuns of the Nabi Isa, yeah. And then we pray to Allah so that Allah send people to Islam, to help Islam, to strive for Islam. This is always our dua, and you are one of them, inshallah. So Allah send you from Jordan, yeah, inshallah, to bring back Islam mind to Jordan, inshallah, to strive for Islam. Inshallah, yeah. And number two is the inbreeding. Inbreeding means that we train our own lecturers in Islam itself. Yeah, and they have to at least do their degree, one degree, either master or PhD here in Islam, so that they have the coordinations of thinking and also of the practice, inshallah. And the third one is non-confrontational. Non-confrontational means that we are not interested in fighting. We are not interested of confronting any different ideologies or any different of thinking or anything like that. Yeah, we want to discuss it harmoniously. Yeah, as far as possible, we want to avoid from being confrontational. And the last one is we need to tackle the hearts of the people, not to tackle the popularity of ourselves. And for political actors, we're not interested to tackle for the sake of the kerusi apa dalam bahasa Inggeris, for the chair. I mean the political chair, yeah. Seat, sorry. Political seat, yeah. We're not. So we want to tackle the heart, because there is the sacred of people, the secret of to attract the people to you, inshallah, and to Islam, inshallah. Yeah. Alright. Yang keenam ialah apa dia kekuatan Islam? Itu banyak ya, kekuatan Islam ini ada tiga. Ada tiga kekuatan Islam. Yang pertama ialah iman dan takwa. Iman dan takwa ini ustazah kita semua dah tahu ya. Iman ada 5 peringkat: iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak, iman hakikat. Yang kita nak, kalau boleh mungkin sebagai orang biasa ini, kita nak paling tidak iman ayan. Kalau iman taklid, iman ikut-ikut, tak ada ilmu kan, tak ada dalil, dia melaksanakan saja. Kalau iman ilmu, dia ada ilmu, banyak ilmu, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Kita nak iman ayan sebelum mungkin, kerana iman ayan ini ialah iman orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Begitu juga nafsu juga memberikan penentu, sebagai penentu kepada iman dan takwa. Maka kita di Islam ini kita bagikan nafsu itu kepada 7: amarah, lawamah, malhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Paling tidak kita nak mutmainnah. Kalau setakat nafsu amarah, nafsu lawamah, malhamah itu masih lagi nafsu-nafsu yang jahat. So, nafsu mutmainnah. Kalau lagi tinggi, lagi bagus. Jadi dengan itu insya-Allah kita akan mendapat iman dan takwa. Kerana kita yakin iman dan takwa itulah yang membuatkan sebab Allah membantu kita, insya-Allah. Kemudian yang kedua ialah ukhuwah fillah. Ukhuwah fillah ini berukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkawan, kita bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sama-sama nak perjuangkan Islam. Sama-sama nak perjuangkan Islam. Banyaklah hadis-hadis berkenaan dengan perkara ini kan. Ukhuwah fillah itu. Ya, dan kita banyak cara
dalam ukhuwah filah ini di ISTEF ini daripada pengalaman yang lepas banyaklah perkara-perkara yang kita buatkan, yang kita buat. Ya, contoh di ISTEF ni dia datang macam-macam orang datang. Kalau di Malaysia ni ada orang UMNO mari sini, orang PAS mari sini untuk belajar sini kan. Orang apa lagi ya? Orang UMNO, orang PAS, orang PKR, orang Amanah. Banyak. Hampir semua parti politik ada kat sini. Masuk kat sini. Kalau Indonesia lagi berat. Ha? DAP Pak. Apa dia? DAP. Oh, DAP tak ada lagi ya? Kita cari juga DAP. Tapi Kristian ada. Orang Kristian daripada mana tu? Daripada Manado ada, daripada Sabah ada. Sabah ke Sarawak? Sarawak. Semua orang datang sini. Kalau dari Indonesia lagi beratlah. Di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah yang selalu kelahi dulu. Sekarang ni taklah. Ada apa ni, Pak Reddy dia gelak, dia senyum. Kita tahu dia ni apa. Nahdlatul Ulama ke apa ya. Ada Hizbut Tahrir pun ada. Hizbut Tahrir. Ada Wasliyah ya. Masyumi ada ya. Masyumi. Macam-macam ada masuk. Jadi bila mereka kata, kalau Nigeria pun sama. Kalau Imam Abdul Aziz ni yang daripada Nigeria, dia ni imam besar, imam utama dalam satu gerakan Islam yang namanya Nasfat ini sangat besarlah di Nigeria dan ada cawangan-cawangan di seluruh dunia. Dia imam besar di sana. Dia macam chief lah kat sana. Tapi dia ni luar biasa sebab setiap program kita dia ada kat sini. Dia ada ikut. Sama ada dia faham ke tidak, Wallahualam. Tapi dia sentiasa ikut. Dia ada. Ya, ada kan? Hari ni pun ada kan? Hari ni saya nampak dia buka dua kamera. Dia buka dua device. So, imam ya. Dan ada Nigeria pun ramai lagi. Ustaz awal ni kita tak tahu gerakan-gerakan Islam tu. So persoalannya bila masuk kat sini, macam mana kita nak harmonize kan? Tadi kita katakan kaedah kita ialah kaedah non-confrontational. Mereka kelahi tak antara satu sama lain? Tak. Kenapa tidak? Sebab kita akan sentiasa bagi tahu kepada mereka, ISTEF ini adalah merupakan satu melting pot. Melting pot itu artinya satu pot, periuk yang melt, yang menghancur, bukan menghancurkan, mencairkan semua idea-idea itu. Jadi kita kata kepada mereka, datang sini, bawa kekuatan jemaah masing-masing. Kumpulkan di sini, dan pasti sekali lah kalau PAS bawa kekuatan dia, kalau UMNO bawa kekuatan dia, kalau PKR bawa kekuatan, dan Datuk Ulama bawa kekuatan dia, masing-masing bawa kekuatan. Yang perbezaan tinggal. Kumpulkan di sini, maka ISTEF akan menjadi sangat kuat. Sangat kuat. Ya, sangat kuat, malah lebih kuat daripada jemaah-jemaah mereka sendiri. Itu yang kita cuba lakukan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, melalui ukhuwah fillah ini, kita melalui musafir dan sebagainya, kita dapati bahawa kawan-kawan kita daripada Muhammadiyah dah boleh terima, Nahdlatul Ulama boleh terima, malah kita bila bermusafir, bila nak solat jemaah, orang Muhammadiyah tolak orang Nahdlatul Ulama untuk jadi imam, kemudian minta bagi tazkirah. Orang Muhammadiyah pula mula-mula tak doa, kemudian letak atas paha aja, lepas tu angkat tangan sikit, lepas tu akhirnya angkat tangan sama-sama berdoa. So alhamdulillah dengan izin Allah dia menjadi penyatu yang cukup kuat. Begitu juga dengan orang-orang di Malaysia. Tapi cuma kebetulan pelajar-pelajar ISTEF yang belajar di ISTEF daripada kalangan PAS, dia masuk calon jadi wakil rakyat. Jadi ada orang katalah, ISTEF ini adalah tempat latihan orang-orang PAS. Sebenarnya tak betul. Kebetulan saja. Kebetulan mereka masuk calon, kemudian menang. Mula-mula tak menang, lepas tu menang. So, okeylah, alhamdulillah. Tapi mereka ini, dalam jemaah mereka masing-masing, mereka membawa idea-idea ISTEF masuk ke sana. Jadi antaranya kalau dalam PAS ini dibawa idea-idea yang non-confrontational itu, sehingga akhirnya melahirkan apa yang dipanggil politik matan dan sejahtera. Itu agak menarik saya nak buat kajian dari mana asal-usul politik matan dan sejahtera itu ya. Daripada siapa? Dan kalau tengok susur galur itu insya-Allah adalah sikit sebanyak
minda staff yang ada dalam meeting. Jadi mereka ni masing-masing duduk di sini bergaul ukhuwah fillah, menimba kekuatan jemaah masing-masing sebab kita yakin masing-masing jemaah semua ada cita-cita untuk menegakkan Islam. Jadi ambil itu insya-Allah, kemudian kumpulkan, ambil pengalaman masing-masing balik dan memperbaiki jemaah kalau sekiranya jemaah kita ada kekurangan, ada kelemahan, memperbaiki daripada situ insya-Allah. Dan istiaf sentiasa. Cumanya pensyarah-pensyarah istiaf tidak dibenarkan masuk politik. Tidak dibenarkan masuk politik. Kenapa? Kenapa? Sebab bagi kita, pensyarah-pensyarah orang yang berilmu itu adalah above politics. Adalah lebih tinggi daripada politik. Mereka patut menjadi penasihat kepada orang-orang politik. Penasihat kepada orang politik. Walaupun ada dalam kalangan pensyarah yang cenderung kepada politik, tapi kerana dia beritahu, jadi mereka alhamdulillah faham dan akhirnya jadi penasihat kepada politik. Jadi tak kira siapa nak buat Islam. UMNO nak buat Islam, kita pergi bagi nasihat. PAS nak buat Islam, pergi bagi nasihat. Siapa yang nak buat Islam, kita bagi nasihat. Tapi kalau nampak dia nak gunakan kita undur ke belakang. Ada pengalaman kita yang kita nak bantu. Kita cuba harmonikan. Kalau dulu peringkat peringkat Tuan Guru Nik Aziz di Kelantan dengan Wan Mokhtar di Terengganu. Ya, Wan Mokhtar ingat kan? Wan Mokhtar saat ini. Wan Mokhtar jadi menteri besar. Bagaimana kita cuba harmonikan itu antara keduanya untuk melaksanakan apa yang idea Tuan Guru Nik Aziz yang tak dapat dilaksanakan di Terengganu, ada di Kelantan, kita nak bawa supaya Datuk Wan Mokhtar laksanakan di Terengganu. Cuma kebetulan dekat-dekat nak jadi, Tan Sri Wan Mokhtar itu dia kalah kepada Haji Adi ketika itu. So tak boleh dibuatlah. Jadi itu tugas kita ya, mengharmonikan antara ini sebab siapa yang nak buat Islam. Tapi ada juga ada kes orang UMNO yang bergabung dengan kita. Tapi nampak satu peringkat dia dah nak pakai kita, dia nak kontrol kita. Jadi kita ke belakang. Alright, itu kekuatan asas. Yang ketiga ialah keselarasan, kefahaman dan juga amalan dan tindakan. Keselarasan, coordination, itu juga sangat penting kerana kalau masing-masing ada kepala masing-masing, dia jadi kelang kabut. Itu tidak berarti bahawa kita tidak benarkan para pensyarah kita berfikir secara berbeza daripada seorang pensyarah kepada pensyarah yang lain. Boleh, silakan, no problem. Tapi bincang dan cuba selesaikan masalah perbezaan itu. Siapa yang lebih kuat, kan kita ikut mana yang hujah yang lebih kuat dan jangan berkelahi. Ya, jadi boleh berbeza pendapat, tetapi pemikiran asasnya kena selaras, amalan kena selaras, tindakan kena selaras. Kalau tidak ada keselarasan, ini wahdatul fiqh dan juga wahdatul benda-benda lain itu kena selaras barulah itu. Dan untuk selaras itu kena ada kefahaman, iaitu para pensyarah sendiri dan para pelajar. Kalau bukan COVID, kalau FIS ini daripada satu masa ke satu masa kita cuba fahamkan apa yang istiaf cuba lagang dan cuba perjuangkan supaya faham, ada kefahaman. Bila faham sungguh-sungguh, baru ada keselarasan, baru ada tindakan yang sama, baru ada amalan yang sama. Dan itu cukup penting untuk sebuah organisasi akademik yang berjuang seperti istiaf ini. Kalau di mungkin institusi akademik yang lain, dia berbeza dan kita memang ada yang kita perhatikan bahawa ada institusi-institusi yang agak berkelahi antara satu sama lain. Jangan terkejut ya, dalam kalangan pensyarah ada yang sihir menyihirkan pun ada. Ya kan? Ya, itu berat. Jadi kita di istiaf alhamdulillah aman damai. Ya, insya-Allah. Alright, so Brother Salim, we were talking about that also for Brother Abdul Aziz and other foreign students in the cyber punya online kan. The other things that we are talking about the strengths of istiaf. We need to have a three strengths.
The first one is the iman and taqwa. Definitely we had iman and taqwa. That will be the main strength of Islam, insyaAllah. Number 2 is ukhuwah fillah. Yeah, ukhuwah fillah, insyaAllah. And number 3 is the coordinations. And it's that a similar understanding and the coordinations of the understandings of the practice and also of the amalan. Amalan dalam bahasa Arab apa? Aman, Pak. Amal. Amal. Nak cakap Arab juga lah sepatah. Amal. Ya. Alright, yeah. That is the strength of Islam, insyaAllah. So last sekali lah. Akhir sekali. Apa cita-cita Islam? Ya? Apa cita-cita Islam? Tadi Dr. Syahid telah menerangkan secara sangat detail bagaimana Islam cuba adjust dengan USM, kesan USM, insyaAllah. Dan pada masa yang sama, Islam juga ada cita-cita sendiri. Yang pertamanya, Islam nak jadi institusi rujukan Islam. Bukan saja di peringkat Nusantara, tetapi juga di peringkat antarabangsa, khususnya dalam Islamic Development Management, dalam pengurusan pembangunan Islam, insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak melahirkan para pengurus pembangunan berdasarkan Islam. Sebab nama pun Islamic Development Management kan, so we want to produce Islamic Development Managers, pengurus pembangunan Islam, insyaAllah. Dan kalau boleh, tadi Dr. Syahid telah ceritakan sedikit berkenaan dengan the well scholars, the well intellectuals, the valley intellectuals dan juga the oceanic intellectuals. So kita nak oceanic intellectual ya, yang encyclopedic. Kalau kita ambil ulul albab ini, yang imtiaz punya di Terengganu ya. Imtiaz ini dia ada 3 teras dia. Yang pertama ialah Quranik. Kita semua kena faham tentang Quran, insyaAllah. Yang kedua ialah encyclopedic. Maknanya kita tahu semua ilmu yang bersekutukan dengan kita, bukan saja ilmu pembangunan saja, tetapi ilmu lain, iaitu yang dikatakan oceanic intellectual tadi, encyclopedic. Dan akhir sekali ialah kita nak ijtihadi. Maknanya boleh menyelesaikan masalah. Boleh menyelesaikan masalah. Jadi bukan setakat hanya belajar, dapat degree, tapi tak mampu untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi kita cuba selesaikan masalah masyarakat, insyaAllah. Dan istilah ada makmal akademik sosial. Makmal sosioekonomik. Masa ya. Nah, kita cuba selesaikan masalah kemiskinan, masalah wakaf dan zakat dan sebagainya. Ini adalah projek-projek kita yang kita lakukan, insyaAllah. Dan lebih daripada itu, tentulah kita nak lahirkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang profesional. Ya, profesional di sini nak kena upgrade diri kita sikit lah. Menjadi orang-orang intelektual ya, termasuk dalam menulis WhatsApp, menulis mesej itu. Ya. Jangan tulis macam kita tulis pada kawan-kawan kita. Biasanya pensyarah Islam ni, siapa yang tulis WhatsApp dengan bahasa yang tak sesuai, dengan bahasa ringkas-ringkas, dengan ejaan yang ringkas-ringkas ataupun ejaan yang tak betul. Kalau semayang aja SMEYANG, semayang. Kalau macam tu, itu biasanya itu akan dihantar balik. Tulis balik. Ya. Jadi kita kena jagalah sikit standard kita ni ya, supaya nanti ini sesuai dengan itu. Jadi jangan tulis seperti mana yang kita tulis. Malah cuba elakkan daripada menulis sebagaimana tulisan-tulisan media itu. Ini agak menarik ya, saya ingat agak rosaklah bahasa media sosial ini. Bahasa media sosial. Sehari dua lepas saya di Pesta Buku Antarabangsa KL kan. Buku. Saya lalu pada satu garaj ini ni, ramai orang duduk beratur. Budak-budak beratur panjang ya. Najwa ya. Ramai belajar duduk beratur. Ramai dengan bawa buku dan sebagainya. Lepas tu ada seorang tu duduk kat meja, duduk sign, lepas tu ambil gambar, selfie. Saya heran. Saya berhenti, saya tanya salah seorang daripada budak tu. Saya tanya, ini benda apa? Oh, dia kata, ini penulis.
penulis buku ni. Saya kata, apa yang special dia? Buku dia. Buku dia ni healing. Dia kena persekatan. Healing. Oh, healing. Saya kata healing tu apa? Kalau awak sakit, baca buku, elok sihat. Itu ada dia kata. Healing motivation. Ini bahasa-bahasa dia, bahasa-bahasa tu kan. Saya duduk sama, oh gitu ya. Boleh saya tengok buku? Sebab dia duduk pegang buku. Nak suruh kamu tu sign. Saya buka buku. Dalam satu page itu, ada 2-3 ayat je. 2-3 ayat saja. Lepas tu ada lukisan sikit. Jadi saya tengok lagu ni ya. Dia tanya lagu ni. Suka lagu ni? Suka ni. Senang baca. Jadi itu sebab kan dalam WhatsApp rekan-rekan kan dalam media sosial rekan-rekan kan. Jadi sekarang generasi sekarang ni, saya ingat bukan generasi ustaz-ustaz lah, dia muda lagi lah, generasi budak-budak universiti yang undergraduate yang saya cakap tu daripada opsi. Patah-patah orang sakit. Pedih. Ini dia. So saya dah fikir ni, saya dah pencet ni. Saya nak tulis lagu tu, agak-agak dia orang minat tak? Tapi kalau dia tengok rupa saya tak minat, ini orang tua, old school. Kena handsome, saya tak handsome. Gambar muda. Tapi masa nak sign buku, kena berdepan dia. Budak tu. Ada satu penulis yang tak mau jumpa. Dia tak mau jumpa. Dia tak mau kenal. Apa nama kawan tu? Imi kan? Oh, tak mau jumpa. So, lepas tu saya lalu satu lagi dekat Gempak Stars. Masya Allah, ramai. Ini menggigit kartun pula, kartun. Saya kata ni ada apa? Budak kartun. Ni pelukis-pelukis kartun. Jadi tengok comparison antara generasi sekarang. Jadi saya ingat kita kena selamatkan generasi sekarang ini. Untuk rajin membaca, untuk menulis ya. WhatsApp, menulis dengan banyak dan sebagainya. Sebab mereka macam jadi pemalas ya. Lepas itu ada lagi satu siri buku kartun juga. Dia menulis, anak saya dah buat kumpul lah buku politik, tapi dia menceritakan melalui kartun. PRU 15 apa semua kan. Sekali mudah baca. Alright. So cita-cita kita ni nak melahirkan pengurusan profesional. Be profesional daripada sekarang ya. Kena saya ingat kita kena transform sikit lah. Kena retool daripada gelagak ustaz, pemikiran ustaz, daripada cara ustaz kepada yang agak lebih profesional. Ini ustaz-ustaz ni dulu ustaz juga. Datang masuk kelas lambat. Macam-macam lah. Orang jenuh juga nak kena retooling mereka ni, dan supaya pemikiran tu jadi profesional, tulisan jadi nampaklah intelektual tu apa semua kan. Jadi kena tukarlah sikit lah. Kena tukar sikit insya-Allah. Itu cita-cita kita lah insya-Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita ada identiti. Dr. Syukri pernah pergi conference. Orang tengok Dr. Syukri kata, itu orang Istiaf tu. Oh gitu ya. Itu orang Istiaf. Tak tahu kat mana dia tengok Dr. Syukri nampak macam orang Istiaf. Wallahualam. Kat mana Ustaz? Mungkin pemikiran dia, mungkin pembetangan dia, mungkin apa tak? Ada perkataan lah. Kalau kat sini kan kita ada signature pembangunan berteraskan Islam. Perkataan berteraskan itu sebelum ini orang tak guna lagi. Bila kita guna baru ada. Sekarang pun cara-cara orang guna. Jadi itu ya. Dan akhir sekali, apa cita-cita kita ialah untuk semua kita insya-Allah menjadi ashabul yamin insya-Allah, dan juga menjadi ahli syurga insya-Allah. Itu matlamat akhir kita. Dan itu tidak mungkin akan berlaku kecuali Allah redha. InsyaAllah. So the last one is the ambitions of Istiaf. Ambition of Istiaf, number one, we want to be the reference center, not only for the regions, but also for the world, inshallah. It may not happen within my time,
but hopefully within the later generation, inshallah, ISTEF will be known by the world, inshallah. Number two, we want to produce a professional, integrity, Islamic development managers, inshallah. Islamic managers. And lastly, we have the ambitions to be, inshallah, Ashabul Yamin, inshallah, and also the people of heaven, inshallah. So itu saja, sekian. Minta maaf kalau ada salah silap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.